ganggu dengan batuk, tutup mic lah. Okay. Sudah record Okey. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita buka dengan sama-sama kita membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Okey, alhamdulillah. Jom kita terus masuk dalam pengajian kita dalam kitab Syama'il Muhammadiyah. Saya terus sharekan insya-Allah. Syama'il Muhammadiyah pula. Allahu Akbar. Tersasul. Okey. Okey. Ayat 43 malam ni insya-Allah. Ayat 43. Dia ada kesinambungan dengan ayat sebelum tu kalau kita bicara. Okey. Wa khalaqna lahum min mithlihi ma yarkabun, dan ada juga kaitan dengan ayat sebelumnya. Wa ayatul lahum anna hamalna zurriyatahum fil fulkil mashhun. Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah kepada mereka ini orang-orang kafir, sesungguhnya kami telah membawa zuriat keturunan mereka fil fulkil mashhun, dalam kapal yang penuh, dalam bahtera, itu bahtera Nabi Nuh AS. Okay. Ayat ni nak menyedarkan orang-orang kafir Quraisy bahawa mereka ini adalah daripada zuriat yang beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala sebenarnya. Tapi apa yang menyebabkan mereka ini jadi kufur, itu sebut. Kemudian antara tanda-tanda yang lain juga kata Allah SWT, wa khalaqna lahum min mithlihi ma yarkabun. Kapal bahtera yang besar itu dia boleh berlayar, dia selamat, adalah atas pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sama juga dengan wa khalaqna lahum min mithlihi, sama juga kepada kamu yang seumpamanya ma yarkabun, yang kamu tunggang, iaitu di kalangan unta-unta. Unta-unta yang mereka naiki, sama konsepnya dengan bahtera Nabi Nuh AS. Itu kalau kita baca doa menaiki kenderaan, subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu mukrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun, kan. Maha suci Allah yang telah menundukkan kenderaan ini bagi kami. Kalau unta-unta lah, kalau bahtera itu adalah bahtera lah, kalau kereta lah, Allah telah menundukkan bahtera itu, kereta ke kenderaan itu pada kita. Wa ma kunna lahu mukrinin, yang kita tak mampu untuk menguasainya melainkan Allah yang membantu. Wa inna ila rabbina lamunqalibun, kepadanya kita akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kan. Jadi doa itu sebenarnya doa yang kita doa yang kita baca ketika menaiki kenderaan itu, dia menunjukkan rasa syukur kita, dan yang kedua, kita tak mampu nak menguasai kenderaan kita sebenarnya. Terutamanya unta. Unta ni dia ada kehendak dia sendiri. Unta ada kehendak dia sendiri. Kalau nak ke sana lah. Tapi kenapa dia boleh ikut kehendak kita? Kehendak kita sebab Allah telah tundukkan dia pada kita. Jadi itu juga sebagai tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang kafir, terutamanya kafir Quraisy Mekah yang biasa dengan unta. Itu kalau kita rujuk dalam surah yang lain disebut afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Kenapa mereka tidak melihat kepada unta, bagaimana dia diciptakan? Unta ni sangat hebat sebenarnya. Unta dia minum 10 minit boleh masuk 300 liter air dalam badan dia. Dan dengan 300 liter air boleh berjalan sejauh disebut 1000 km tanpa henti. Dengan air yang penuh tu dalam badan dia. Okey, dan air, makanan semua dia akan tukarkan jadi lemak. Lemak tu akan dicairkan kembali untuk makanan dia dan untuk air dalam badan dia. Okey.
Yang kedua, unta ni dia boleh berjalan dalam ribut pasir sebab kelopak matanya tu transparent. Kita mungkin tak pernah nampak unta ni kalau dia tutup mata, kita tak nampak dia transparent kan. Okey, lepas tu bulu mata dia yang lentik itu dapat menapis debu-debu halus. Kemudian hidungnya dapat mengesan sejauh 10 km air. Hidungnya dapat mengesan 10 km air. Itulah kehebatan unta ni. Okey, kemudian tapak kakinya yang lembik itu tak akan terbenam dalam pasir, dalam pasir. Jadi Allah sebut afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Kenapa dia tak tengok unta bagaimana diciptakan? Kalau dia tengok unta bagaimana diciptakan, masya-Allah. Tak ada kenderaan yang secanggih unta lah. Tak ada kenderaan yang secanggih unta. Unta ni maksudnya dia kenderaan yang sangat kuat. Lepas tu unta ni dia ada dua sifat, kata Imam Al-Ghazali, yang sepatutnya diambil pengajaran oleh manusia. Apa dia? Yang pertama dia kata al-hubb dengan al-ishq. Al-hubb bermaksud dia ni cinta. Cinta. Al-ishq, kalau dia dah cinta dia akan hayal, dia akan asyik dengan cinta tersebut. Sebab itu kalau dia dah cinta pada tuan dia, sebab itu dalam hukum fiqah unta ni adalah binatang yang tak perlu, kalau dia berkeliaran tanpa ada tuan, tak perlu diambil dan diiklankan siapa yang ada kehilangan unta. Sebab unta ni bila dia dah sayang pada tuan dia, okay, dia akan balik, dia takkan lari daripada tuan dia. Dia akan balik rumah, dia tahu jalan balik rumah. Tapi kalau binatang lain, kuda ke, lembu ke, kambing ke, kalau dia tersesat, kena ambil dan iklankan siapa yang ada kehilangan kuda ke, kehilangan unta ke dan seumpamanya. Sebab dia ni dia tak sama macam unta. Unta dia ada satu kelebihan, dia al-hub. Kalau dia cinta pada tuan dia, dia takkan dia takkan lari lah, dia akan setia pada tuan dia. Okey. Yang kedua, dia ada satu perangai yang baik adalah al-ishq. Ishq dia hayal. Kalau dia bercinta dengan pasangan dia ke, ataupun dia dah sayang sangat dengan tuan dia, dia ni sanggup berkorban. Dia dah hayal lah, sebab dengan kecintaan tu, kelazatan cinta tu, dia dah maksudnya tak kisahlah apa juga yang dibebankan pada dia dengan barang yang banyak, dia tetap setia bawa. Jadi kata Imam Ghazali, sepatutnya kita ambil iktibar tentang unta ni. Pertama, kita kena cinta pencipta kita, Allah, kan? Dan kalau kita dah sayang Allah, berat mana pun bebanan ujian yang Allah beri pada kita, kita akan tetap juga berjalan, tetap juga meneruskan kehidupan, tetap juga berterima kasih, sebab kita dah al-ishq, kita dah jatuh cinta dengan Allah. Kita dah jatuh cinta dengan Allah. Okey, itu yang sepatutnya lah, kan? Okey. Kemudian hari ini kita akan masuk ayat seterusnya, itulah wa in nasha' nurikhum fala sarikha lahum wa lahum yunqazun. Jom kita baca dulu. Okey, nun mati jumpa nun, idgham al-ghunnah, masukkan nun kepada nun seterusnya, tidak ada masalah sangat. Wa in jangan sembunyikan, jangan wa in, sebab dia jumpa nun. Jadi wa in nasha', okey, nasha' bukan nasha'. Kadang-kadang dia orang baca wa in nasha', ain, dia ain lain, nasha', dia nasha', NASYAK, nasha'. Wa in nasha' nuriquhum, nampak? No, jangan nuriquhum. Ghain bukan qalqalah, jadi no, terbenti je. Nuriquhum. Okey, qalqalah sughra pada qaf. Nuriquhum, nampak? Dia macam nuriqu. Nuriquhum fala sarikha lahum wala hum yunqazun. Fala sarikha lahum wala hum, fala sarikha lahum wala hum yunqazun. Wala dua harakat, wala hum yunqazun. Wa in nasha' nuriquhum fala sarikha lahum wa lahum,
wala hum yunqadhun, wala hum yunqadhun. La dua kan? Bukan sarikha lahum walahum. Dia sarikha lahum walahum yunqadhun. Okey, mim ada tanda mati, dia wajib dia tak panjang. Kemudian sarikha. Okay, sarikha ra bagi bawah kecil. Sarikha. Kemudian nun mati jumpa qaf. Kita eja y, ya ni y bagi depan u, yu. Lepas tu n mati n, yun. Lepas tu qaf q. Jadi masukkan g. Yung, yung. Kemudian kita dengungkan kat hidung, yung qazun. Yung bukan yun qazun, dia yung qazun. Qazun. Okey, selesai. Jadi ni 246. Okey, 246. Okey. Sekali lagi saya baca, lepas tu kita baca ramai-ramai. Wa inna sya' nughriqhum fala sarikha lahum wala hum yunqazun. Jom kita baca ramai-ramai. 1, 2, mula. Silakan. Wa inna nashya nughriqhum fala sarikha lahum yunqazun. Okay, alhamdulillah. Sekali lagi boleh 3 kali, kita buat 3 kali 1, 2, mula. Wa inna sya' yunqazun. Alhamdulillah. 4 kali, 2 kali 3 kali. Sekali lagi lah insya-Allah. Wa inna sya' Okay. Yang pertama, yang kedua saya tak dengar, tapi yang ketiga saya terdengar bunyi nasya'. Nasya'. Nasya' ni maksudnya ain, nasya', bukan nasya', nasya'. Wa inna nasya', bukan nasya'. Dia jadi ada terlepas ni ain. Kita kita baca seorang-seorang. Siapa nak baca? Kak Faizal nak baca ke? Yang minggu lepas mikrofon problem kan? Ini okey kan? Saya cuba. Okey, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna sya' nughriqhum fala sarikha lahum wala hum yunqazun. Okey, dia you bukan yun, dia yung, yung Yunqazun. boleh semula tak Kak Faizal? Wa inna sya' nughriqhum fala sarikha lahum wala hum yunqazun. Okey, dia akak punya kelemahan dekat ni je. Yun, jangan bunyikan yun. Yung, YUNG, yung. Terus yung gitu. Okey, Kak Faizal ambil daripada wala hum yung. Okey. Silakan. Wala hum yunqazun. Okey, wala hum. Okey, macam tu. Kita kena sembunyikan bunyi nun ni. Kalau jelas bunyi yun, yung. Walahum yunqazun. Ya, betul lah. Kena hati-hati kat sini. Sebab dia ikhfa ni maksudnya sembunyi. Jadi sembunyikan bunyi nun yang mati. Kan? Jadi macam mana sembunyikan, letak huruf G, yung, 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 naikkan kat hidung, yung. Okey, selesai. Siapa nak baca lagi? Silakan. Saya cuba Ustaz. Okey, silakan. Kak Razia. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم. Okey, alhamdulillah. Sekali lagi boleh?
وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون. Alhamdulillah. Okay, alhamdulillah. Kak Razia dia pelat R Kantor. Nasya. Riqahum. Sebab sorry ada bunyi macam bunyi lain sikit. Okey, tak apa. Itu tak apa, dimaafkan lah. Sebab tak boleh nak elak lah. Tapi kita tak boleh bagi makan ayam lah. Krur, tak boleh lah. Dia bunyi ku je. Okey. Terus. So nak baca lagi? Silakan. Kak Salihah ke? Ataupun siapa? Saya boleh Saya, nampak. Ustaz. Okey, silakan lah. Afah ya. Okey, silakan. Arfah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna sya' nughriqhum fala sarikha lahum wa la hum yunqadhun. Okey, alhamdulillah. Ada masalah sangat. Okey, insya-Allah. Saya baca. Okey, silakan. Ya, slide dia lagi jap. Okey, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Insya-Allah. Wa inna nughriqhum fala sarikha lahum wa lahum yunqazun. Okey, Kak Salihah, wa inna nasya bukan nasya, bukan ain Nasya. Nasya nuriquhum, dia ghain tak ada qalqalah, nuriquhum. Okey. Wa inna nughriqhum fala sarikha lahum wa lahum wala hum yunqazun. Okey, alhamdulillah Cuma ada sikit je lah. Wa inna sya. Okey. Patut nuriquhum, bukan nuqa, dia nuriqu. Nuriquhum. Dia huruf ghain. Nuriquhum. Nughriqhum. Ya. Pada sarikha lahum. Okey, selesai insya-Allah. Jom kena jaga kat sini. Kena jaga kat hamzah dengan huruf ghain. Yang lain tadi tak ada masalah. Wa inna sya' nuriquhum. Wa inna sya' nuriquhum. Okey, selesai. Silakan, siapa nak baca lagi? Siapa nak baca? Maria nak baca. Okey, silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Enggak, bunyikan ni. Nirrajim. Tekan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Tak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nir. Okey. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Ya, akak baca macam mana tau? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syaitanir rajim. Dia tak ada nir. Sedangkan dia ada sabdu antara. Kadang-kadang kita terlepas pandang maksudnya kat situ. Sama juga. Bismillahirrahmanirrahim. Saya pernah tegur siapa, saya tak ingat. Bismillahirrahmanirrahim. Bukan Bismillahirrahmanirrahim. Macam tu. Dia tak ada nir dengan hir. Jadi a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Okey, silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Okey, baru tepat. بسم الله الرحمن الرحيم. Tepat. وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون. Okey, tak cukup nafas. Boleh sekali lagi tak? boleh. وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون. Okey, alhamdulillah selesai. Okey, alhamdulillah. Cara nak nafas panjang senang je. Saya mula-mula tak tahu, tapi bila
Fakrul UNIC kan, Fakrul UNIC dia kan wakil Kedah tilawah Al-Quran kebangsaan, dia wakil Kedah. Dia kata bukan tarik nafas melalui hidung macam tu. Dia bukan tarik nafas melalui hidung, dia cara tarik nafas ialah perut. Kita pakai kita pakai mulut. Kalau tarik nafas hidung, tarik nafas hidung, dia pendek. Yang panjang adalah kita tarik nafas perut melalui mulut. Betul eh? Dia jadi macam tu. Okay. Soalnya saya mute kan sekejap, ada gangguan sikit. Okay, macam tu. Jadi kalau kita nak panjang nafas, macam ayat ni pendek ni, tapi kalau kita nak ada lagi panjang lepas ni, cara dia adalah tarik nafas pakai mulut untuk perut, bukan paru-paru. Paru-paru pakai hidung. Macam tu. Okay, kalau paru-paru hidung dia pendek juga. Dia kena pakai yang dia kena perut untuk lebih panjang, perut untuk lebih panjang. Okey, insya-Allah. Okey. Terima kasih insya-Allah. Kena Kak Saimah, kita dah terbiasa kadang-kadang baca auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Kita tak tekan kat situ sebab kita nak tekankan pada ayat ni yang ni, sebab kita nak hati-hati ni, jangan salah kat sini. Tapi bila kita nak jaga jangan salah kat sini, rupanya yang auzubillah lepas. Ustaz. Okey, insya-Allah. Okey. Abang Ruslan tenung je, tuan ambil cermata dah okeylah. Silakan. Apa baca? Boleh, silakan Ji. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Wa inna sya'nuhum fala sarikha lahum wa la hum yunqazun. Okey. Cuba kita Haji Roslan slow sikit, macam yang wa inna sya'nuhum kat situ jangan laju sangat. Nuqriquhum, jangan kita dia. Nuqriquhum fala. Okey. Semula. Wa inna sya'nuhum fala sarikha lahum wa la hum yunqazun. Okey. Kalau boleh dekat nuqriquhum tu lagi slow lagi. Wa inna sya'nuqriquhum fala sari. Okey. Wa inna sya'nuqriquhum okey gitu insya-Allah. Sebab kalau kita laju dia kita tak bagi makhraj yang tepat untuk huruf tu. Kita tak bagi makhraj yang tepat, kita tak bagi hak dia lah, kita bagi hak dia. Jadi Allahumma smat tak bunyi macam tak bunyi nuqriquhum, tak bunyi ghain dia, tak bunyi ghain macam nuriquhum, macam amza juga. Sebenarnya kan dia ghain, ada ghain. Ghain ni huruf istilah tau. Huruf istilah ni terangkat lidah kita. Huruf sebut huruf ghain. Kan? Ghain. Kha tu kedudukan sama. Ghain dengan kha sama kedudukan dia. Dia pangkal lidah kita ni lidah kita yang bahagian belakang ni terangkat kena dekat anak tekak tu. Gha. Sebab itu yang paling tepat ialah saya dah minta izin dengan Samsul Gha. Dia sebutan yang tepat dia lah Ghaw tu. Ghaw. Rasa kat sini. Ghaw. Lepas tu kha macam kita nak buang kahak. Kan? Kha. Jadi fala sarikha lahum. Fala sarikha lahum. Okey. Dia kha dengan ghain dia makhrajnya sama. Dia terangkat pangkal lidah ke kita punya anak tekak tu. Baru dah tepat. Jadi nuqriquhum fala sarikha lahum. Jadi dia kena dia huruf istilah ni maksudnya huruf yang terangkat lidah kita. Okey, dia tebal sikitlah. Okey, nak saya ulang balik Ustaz? Kalau boleh silakan. Boleh insya-Allah.
wa inna sya'nurikahum fala sarikha lahum wala hum yunqazun. Okey, alhamdulillah. Tak ada masalah. Cuma Haji Ruslan pun dia ada masalah huruf R Dia ra ada turun naik turun dan Ustaz. Ra dia turun naik kadang. dia huruf R tu ada ni. Tak apa, boleh insya-Allah. Okey, tak apa, tak ada masalah. Okey, jom kita terjemah terus. Nanti kita baca lagi ayat seterusnya. Dan jika kami kendaki, kata Allah. Walaupun kita lihat bahtera yang besar di atas kapal, atas lautan tu, dia boleh bawa muatan yang banyak. Macam contohnya Allahumma salli ala Muhammad, kontena, kapal kontena yang bawa banyak tu. Kalau kita fikir macam mana dia boleh timbul, sebenarnya itu kuasa Allah. Itu kuasa Allah. Allah yang menyebabkan dia timbul, berlayar. Tu. Jadi kena ambil iktibar orang kafir Mekah ni dan kita lah terutamanya kena ambil iktibar macam mana kenderaan yang namanya kapal bahtera ni boleh terapung atas laut, kemudian boleh bawa muatan yang banyak sedangkan dia tak tenggelam. Itu semua adalah di bawah bantuan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kata Allah, wa inna sya'nurikhum, kalaulah kami nak, nasya' kami nak, nurikhum, kami boleh tenggelamkan dia. Fala sarikha lahum, dan tidak ada penolong bagi dia. Jadi kalau bila dah tenggelam tak boleh. Walahum yunqazun, dan mereka tidak akan diselamatkan. Macam kes bahtera ataupun kapal Titanic. Kapal Titanic tu adalah kapal yang paling canggih pada zaman tu. Kapal yang paling canggih pada zaman tu. Sombongnya engineer ataupun engineer kapal tu kan dia hanya beberapa sampan kecemasan je. Bot-bot kecemasan kecil je yang dibawa. Yang lain dia tinggal, dia tak nak bawa. Dia kata kapal ni takkan tenggelam. Dia kata kan. Kemudian bila kita panggil apa captain dia ataupun admiral bahasa Melayu apa nakhoda. Okey, nakhoda kapal tu bila nampak iceberg tu, iceberg kan nampak kecil je kat atas, dia tak tahu iceberg tu bawah tu besar. Dia kata tak apa, kita kapal besar, kalau setakat iceberg macam tu kita takkan ada mudarat sebab kita langgar je. Tak payah langgar je sebab Allah SWT kecil je dia kata. Kita kapal besar. Okey. Jadi oleh kerana kesombongan tu, bila dia langgar iceberg tu, dia tak tahu yang dekat permukaan tu kecil tapi yang bawah tu besar. Jadi bila dia langgar, kapal tu terus terputus dua. Jadi tenggelam. Jadi kalau kita ambil iktibar daripada kapal Titanic tu, itulah sebenarnya wa inna sya'nurikhum fala sarikha lahum wa lahum yunqazun. Maksudnya kalau Allah menghendaki, kami kata Allah, kami mampu untuk menenggelamkannya. Fala sarikha lahum, tidak ada penolong baginya dan mereka juga tidak akan tidak diselamatkan, tidak diselamatkan. Jom kita tengok apa tafsir tersebut. Okey, pertama sekali kalau kita rujuk wa in nasya nughriqhum, dan jika kami menghendakinya, nescaya kami tenggelamkan mereka, iaitu orang-orang yang berada dalam kapal tersebut. Okey. Fala sarikha lahum, kata dalam tafsir Ibn Kathir, maka tiadalah bagi mereka penolong, dan tidak ada lagi penolong bagi mereka yang dapat menyelamatkan mereka dari situasi yang mereka alami. Jadi tak ada siapa yang tolong melainkan Allah. Walahum yunqazun, dan mereka tidak pula diselamatkan, iaitu peristiwa yang menimpa mereka. Jadi kata Allah sebenarnya ada dua. Pertama sekali, semuanya bergantung pada Allah, jadi kekuasaan Allah. Sebab itu kita sebut tentang kenapa digunakan perkataan faluka ataupun fil fulki. Fulki ni faluka, kapal layar. Jadi bila kapal layar tu, dia mengikut arah angin ke mana kapal tu nak dibawa adalah mengikut arah angin. Siapa yang kawal angin? Allah. Siapa kawal angin? Allah. Kemudian siapa yang mengawal lautan ni adalah Allah. Siapa yang mengawal lautan adalah Allah. Jadi dengan sebab Allah mengawal angin dan mengawal bahtera, mengawal lautan,
Bahtera tu boleh timbul dan selamat, akhirnya selamat. Jadi selamat semua keturunan kamu ni. Kamu ni adalah daripada keturunan yang Allah telah selamatkan dengan bahtera Nabi Nuh. Sebab selain daripada yang naik atas kapal, semua binasa. Jadi kamu ni ketahui bahawa orang-orang kafir Mekah, kamu adalah daripada orang yang beriman dengan Allah dan beriman dengan Nabi Nuh AS, dan kamu, Allah pernah selamatkan keturunan kamu daripada banjir besar kan, dengan bahtera Nabi Nuh AS. Okay. Jadi kata Allah, kalau kami nak tenggelamkan dia, nescaya kami mampu. Bila tenggelam dia, tak ada siapa yang boleh selamatkan dia. Tak ada siapa yang boleh selamatkan dia. Okay. Dan walahum yunqazun, dan tidak pula mereka diselamatkan daripada peristiwa yang menimpa mereka. Bila kapal dah tenggelam ni, masya-Allah, dah tak ada apalah, kalau tak pandai berenang memang akan mati lemas lah. Akan mati lemas. Okey. Kemudian Allahumma salli alaihi wasallam, kalau ada life jacket pun, life jacket ni boleh bertahan 6 jam je sebenarnya. Life jacket ni boleh bertahan 6 jam je. Okey, sebab itu tak ada apalah. Tak ada apa. Kalau dia berpaut pada kayu pun, pada serpihan kayu ke, kan, pada tong apa, dia boleh bertahan sekejap je. Sebab kesejukan air laut, kemudian dia terendam dalam air laut, dia boleh menyebabkan kram, kan. Kemudian bila terapung atas laut ni, mereka tak dapat minum, walaupun air laut tu air, tapi mereka tak boleh minum air laut tu, mereka kena minum air, nampak Jadi Allahumma SWT, semuanya memerlukan pertolongan Allah. Kalau anda kata dia selamat terapung kat atas pun, kalau tak ada air, dia akan mati juga. Dia akan mati kan. Sebab itulah dia tak boleh ambil air laut tu minum. Kalau ambil air laut tu minum, lagi cepat dia mati. Lagi cepat. Dia kena tunggu air daripada atas lah, air hujan. Kalau tak ada hujan, jadi mereka akan mereka tak akan boleh selamat. Okey. Sebut tentang tu. Okey. Ibnu Abbas kata, wa in nasya' nughriqhum, jika kami kendaki, saya kami tenggelamkan mereka, yakni di laut. Walaupun datang ayat tu, wa khalaqna lahum min mithlihi ma yarkabun, itu adalah unta di padang pasir, tapi Allah SWT yang dimaksudkan ayat ni, tenggelamkan mereka, kembali balik kepada bahtera tadi tu, pada bahtera, iaitu di laut. Okay. Kalau kita lihat Nabi orang-orang Mekah ni, dia duduk di padang pasir. Jadi macam mana Allah bawa tentang bahtera? Pernah ke dia tengok bahtera? Sebab itu para ulama tafsir dah bincang yang lepas, wa khalaqna lahum min mithlihi, yang seumpama dengan kapal itu. Ada pendapat kata itu unta, itu yang jumhur ataupun pendapat yang ramai di kalangan ulama tafsir kata itu unta. Min mithlihi, seumpama macam kapal tu ada unta. Tapi min mithlihi juga ada pendapat ulama tafsir kata dia macam sampan-sampan ataupun bot yang pernah kamu lihat. Sebab memang orang Mekah ni, walaupun ni lah duduk Mekah padang pasir, tapi dia dekat dengan laut juga. Jeddah tu dekat dengan laut. Okey, dekat dengan laut. Perjalanan dia orang nak pergi ke Madinah ke nak berniaga ke Syam, dia akan lalu kawasan yang tepi laut, nama dia Yambu. Antara Madinah dengan Mekah, dia Yambu nama dia. Okey, itu juga laut. Dan kalau kita lihat Nabi SAW berhijrah ke Madinah, Nabi ikut jalan laut. Nabi ikut jalan laut. Nabi tak ikut jalan pedagang tengah-tengah padang pasir tu, Nabi ikut jalan laut. Jadi kalau sebut pasal laut, sebut pasal bahtera, sebut pasal sampan, mereka tahu. Mereka tahu. Dan kita rujuk pula peristiwa hijrah umat Islam ke Habsyah yang pertama, guna kapal laut. Bukan dia ikut laluan darat, tak. Kalau ikut laluan darat daripada Mekah, dia kena naik Madinah, naik ke Jordan pergi ke Palestin turun dekat Mesir turun ke Sudan pergi ke Ethiopia, sebab Habsyah tu adalah Ethiopia. Kalau nak dia kena naik atas. Okey. Tapi Allah SWT yang ni dia melintas je daripada Jeddah tu, Mekah tu, melintas terus ke Habsyah dengan kapal. Sebab itu bila Allah sebut tentang kapal, mereka tahu. Okay, kalau siapa yang ikut kelas pengajian tadabbur juzuk amma,
kita bincang pun sama juga kan tentang ni. Bila sebut tentang bintang-bintang tu, bukanlah suatu benda yang tak, orang Mekah ni dia ada ilmu tentang tu. Ada ilmu tentang tu. Jadi bila disebut tentang bintang, tentang buruj kan, tentang wasama izatil buruj, Allah bersumpah dengan langit yang mempunyai gugusan bintang-bintang, sebab orang Mekah dia antara yang pakar tentang buruj ni, sebab mereka ni adalah yang berlayar di atas padang pasir yang terbentang luas. Jadi apa map dia orang, apa peta dia orang? Peta dia orang adalah gugusan bintang langit tu. Dia tahu pula, okey, ni bulan berapa kita bulan Julai. Okey, kalau bulan Julai dia buruj apa yang keluar. Jadi dia akan cari buruj tu. Okey, mana arah utara ada pada buruj tu. Yang mana arah utara ada pada buruj tu. Sebab tu dia ni adalah orang kafir Quraisy ni adalah orang yang tahu sebenarnya, orang yang tahu, tapi mereka sombong tak nak tahu. Okey. Tafsir Jalalain kata, dan jika kami kendaki, kami tenggelamkan mereka sekalipun memakai perahu. Fala Saria tidak ada penolong, yakni penyelamat. Walahum yunqazun, bagi mereka tidak pula diselamatkan, yakni ditolong hingga selamat. Ni tafsir Jalalain. Tafsir Al-Munir kata, jika berkendak kami mampu menenggelamkan mereka di lautan atau di daratan. Di daratan. Tidak ada penolong bagi mereka dan mereka tidak akan diselamatkan daripada hal itu. Maknanya mereka akan mati dengan cepat. Ini tafsir Al-Munir sebut. Maksudnya kalau dia naik, kalau dia unta pun, unta, okay, dia sama dengan laut. Tapi kalau tadi kita tersesat dekat laut, kan berpaut pada ni, sama juga padang pasir. Dia kena minum air, tak ada sumber air kat padang pasir. Tak ada sumber air kat padang pasir. Jadi mereka juga kalau Allah nak tenggelamkan mereka di padang pasir pun boleh, kata Allah. Jadi kalaulah mereka disesatkan, kemudian mereka ditenggelamkan di padang pasir, maksudnya mereka akan mati dengan cepat sebab tak ada air. Sama juga kat laut, tak ada air. Walaupun dikelilingi air, tak boleh minum air tu untuk hidup. Tak boleh minum air tu untuk hidup. Itulah. Okey. Macam saya ni, saya ni, kalau orang cakap apa, antu air jugalah, pantang jumpa air. Pantang jumpa air. Okey. Saya boleh, nampak air, air terjun, mesti nak terjun. Mesti nak mandi. Walaupun tak ada bawa baju, baju tu juga. Lepas tu keringkan kejap, lepas tu naik kereta. Memang daripada kecil lah. Lepas tu bila ada peluang untuk ambil lesen diving kan, saya memang ambil lesen diving tu lah. Okey. Dia air fresh water, macam contohnya air sungai ke air tu, dengan air laut dia sangat beza. Sangat beza. Kalau fresh water macam swimming pool ke, macam sungai ke, dia tak mengapung kita, dia tak apungkan kita. Sebab kandungan garam tu, yang masin tu yang menyebabkan kita terapung. Saya kalau dekat sungai, saya kena pakai 2 kilo pemberat letak kat pinggang. 2 kilo. Tapi kalau saya nak menyelam kat laut, saya kena pakai 6 kilo. Baru boleh saya tenggelam. Kalau tak boleh, timbul je kat atas. Kan dia tak boleh tenggelam kat bawah. Jadi kena bawa 6 pemberat ni. 6 kilo lah. 6 kilo ikat kat pinggang, 6 kilo. Untuk saya tenggelam dalam kat dasar. Kalau tak memang tak ada tenggelam lah. Sebab air laut ni dia masin. Sebab itu dia boleh apung kapal. Sebab itu air laut tu masin. Okay. Jadi kalau kita pergi Jordan, Allahumma salli ala Muhammad, Jordan yang ada laut mati tu. Laut mati. Tempat bumi Sadom, kaum Nabi Lut AS kan. Kalau kita baring atas, kalau kita berenang dekat laut mati tu, tak pandai berenang pun kita akan timbul. Tak pandai berenang akan timbul sebab tahap masin dia tu tinggi. Okey, selesai insya-Allah. Jom. Okey, secara kesimpulannya daripada ayat yang kita baca tadi, wa inna sya'nu uriqhum fala sarikha lahum wa lahum yunqazun, Allah menyelamatkan mereka daripada tenggelam. Jadi kita ingat bahawa mereka tak tenggelam ni adalah Allah. Okey. Begitu juga kenderaan kita, Allah yang menyelamatkan kita. Allah menyelamatkan kita. Itu saya pernah, orang tua kita kata, kalau kita dah keluar jangan patah balik. Dia
tak baik, tak bagus. Nanti adalah berlaku kat tengah jalan tu. Saya tak pegang tu. Saya pegang kepada kalau andai kata kita ni dilambatkan dengan ada satu sebab, Allah nak selamatkan kita sebenarnya. Allah nak selamatkan kita. Saya tertinggal ada tertinggal barang. Saya keluar dari rumah saya, tertinggal barang. Jadi saya baru je keluar. Lepas tu saya patah balik lah. Patah balik, masuk balik kat rumah, ambil barang tu dan keluar. Okay. Sampai kat Sempang tu, tak jauh lah daripada rumah. Sampai kat Sempang tu, ni kereta depan ni dengan kereta saya. Okay, lampu hijau, kereta depan ni jalan. Tiba-tiba ada satu kereta datang. Pum, langgar kereta depan ni. Kereta depan saya ni. Kan? Saya cakap dengan isteri saya nampak. Allah selamatkan kita tadi kan. Barang kita tinggal, kita masuk balik. Orang tu kata jangan patah balik, tak bagus. Nampak? Allah lambatkan sikit kita. Abang masuk tadi tak sampai 5 minit pun. Dalam 3 sekejap masuk kejap, dan keluar balik kan. Okay. Kalau kita awal 3 minit, kita akan duduk kat depan kereta depan ni. Kita akan duduk kereta depan ni. Jadi kalau kita jalan, datang kereta ni kita yang kena. Tapi oleh kerana Allah lambatkan kita sikit tadi sebab ada kita barang kita tinggal, kita patah balik, Allah lambatkan sikit, kita jadi kereta nombor 2. Bila kereta nombor 2, kereta depan ni hijau jalan, dia yang kena langgar sebab dia kat depan. Kalau kita awal tadi, kita kat depan. Kereta yang mungkin kita ni kat belakang kita. Jadi bila kita, sebab itu Allah yang selamatkan kita walaupun dengan kereta sebenarnya. Allah yang selamatkan kita walaupun kita naik kereta. Itulah disebut tentang tu. Okey. Bayangkan kapal kontainer dikata beribu-ribu tan boleh terapung. Kapal terbang yang berat boleh terbang. Sebab itu yang pelukis tentang kapal terbang ni, Leonardo da Vinci kan, waktu dia pamerkan lukisan dia tentang kapal terbang, walaupun pada zaman tu tak ada kapal terbang, dia dinamakan apa nama? Burung besi. Okey, orang semua ketawakan dia. Kan, mana ada besi boleh terbang. Tapi akhirnya ada terbukti sekarang ni kapal terbang yang sebesar-besar tu. Sekarang ni yang paling besar kapal terbang yang itulah Boeing Airbus 380 tu. Okey, 2 tingkat tu. Oh, macam mana besar, macam mana boleh terbang besi semua pula tu. Semua besi macam boleh terbang. Jadi itu sebenarnya adalah sebab itu Allah rujuk dalam surah Al-Mulk kan, ayat 19 yang selalu kita baca. Kan? Awalam yarau ila at-tayri fawqahum saffatin wa yaqbin ma yumsikuhunna illa Rahman. Jadi kapal terbang yang terbang atas tu Allah yang pegang supaya dia tak jatuh. Sama dengan burung yang terbang di atas kamu, yang mengembangkan sayapnya, kemudian mengatup sayapnya, kan, tak jatuh. Ma yumsikuhunna illa Rahman. Tak ada yang memegangnya melainkan Allah yang Maha Pengasih yang memegangnya daripada jatuh. Itulah semuanya pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, selesai. Ada nak respon ke? Silakan. Kalau ada nak respon, saya tutup sekejap. Kita kalau kuat saya nak respon ke? Narik sikit kalau ada perbincangan. Seri ke nak cakap sikit? Yang ayat yang kita bincang ni. Ada pengalaman ke? Boleh? Okay, silakan. Ustaz, Ya. nak tanya kenapa kita tidak digalakkan melawat di tempat-tempat macam Laut Mati tu? Okey. Ada hadis Nabi SAW sebut, Nabi kata, aku takut azab turun kali keduanya di tempat itu. Jadi sebab itu kita kena segera beredar. Hukumnya makruh, asal hukumnya makruh. Tapi kalau kita ambil iktibar, hukumnya jadi sunnah pula. Macam contohnya kata Allah, Allahumma salli qul siru fil ardi. Qul siru fil ardi. Katakan wahai Muhammad, berjalanlah kamu atas muka bumi ini. Fanzuru kaifa kana akibatul mukazzibin, dan lihatlah bagaimana kesan-kesan atau akibat orang yang mendustakan agama Allah. Jadi kita ni boleh berjalan, boleh pergi ke tempat-tempat yang dilaknat tu atau tempat-tempat yang dibinasakan oleh Allah tapi dengan syarat kita kena ambil iktibar, kena pergi untuk belajar. Kalau pergi saja nak pergi Laut Mati, nak berenang, boleh timbul,
Itu hukumnya makruh, yang makruh. Sebab Nabi kata kalau pergi tempat tu segera beredah, sebab Nabi kata risau azab akan turun kali kedua kat situ. Okay. Tapi kalau kita pergi ambil iktibar, macam mana boleh timbul Oh, inilah maksudnya. Lepas tu dia bukan laut. Dia tasik yang besar. Dia bukan laut. Patutnya kalau tasik yang besar atas muka bumi, atas daratan pula, dia tak sepatutnya jadi masin. Dia sepatutnya tawar, kan? Tawar. Tapi kenapa dia masin? Apa yang menyebabkan dia masin? Kalau lautan tu memanglah masin. Kan? Jadi kita kena ambil iktibar macam tu. Sama juga nanti kalau kita ada rezeki, sekarang ni Mesir dah buka InsyaAllah nanti kita plan untuk pergi ke Mesir. Kan Seri bolehlah buka ni. buka harga kan. Kita pergi ramai ke Mesir. Tasik Qarun pun masin. Sedangkan tasik. Sebab itu yang dilaknat oleh Allah ni semua jadi masin. Kan, yang dilaknat oleh Allah jadi masin. Itulah insya-Allah ada kesempatan masa. Okey. Allah alam. Ustaz. Ya, Kak Miza. Ustaz, Kak Ramiza pergi juga tu Dead Sea tu. Tak tenggelam Ustaz, kaki tak boleh turun dalam. Macam terapung, macam bot pula, terbaring. Betul. Kita boleh baring. Macam terbaring. Habis dah ambil dia punya mat, dah tenyih anak-anak, tenyih muka lah semua. Mami ni nanti kulit cantik Mami gini-gini. Sekali lepas berapa hari kita tahu, situ banyak gay lah yang tenggelam kat bawah tu. Jadi dia cakap, Mami, you pakai itu mat-mat semua daripada gay punya kat bawah, kat dalam tu. Alamak Ustaz, saya terus pergi hamam Ustaz. Cuci Dia jual mat dia tu, dia macam katanya dia baik untuk kulit. Betul. Baik untuk betul kulit. Ustaz? Ya betul, baik untuk kulit sebab kandungan garam dia tinggi. Memang kaki tak boleh turun Ustaz. Memang tak boleh, memang akan timbul. Tak pandai berenang pun kita boleh baring macam orang atas tilam. Betul. Siapa pernah pergi? Kak Saimah pernah pergi belum? Belum Ustaz. Sampai Kat Jordan. Belum. Patutnya pas habis Covid kan. Ingat lagi Jordan dengan Batu Maqdis sekali. Tapi tak pergi. Tapi Laut Mati tu dekat Jordan ke Ustaz? Jordan. Okey. Saya ada cousin. Dia sebenarnya Laut Mati tu besar. Sebelah sini Jordan punya, sebelah sini Israel. Maksudnya dia terbahagi pada dua negara lah. Satu Jordan, dua satu negara. Dua negara. Ustaz buat tak Ustaz? Ikut Ustaz. Okey insya-Allah. Tunggu Mesir Ustaz. Tunggu Mesir nak pergi dengan Ajilan. Okey dia nak insya-Allah. jalan, saya naik unta. Kita naik Tursina unta. Ustaz, kalau boleh pergi kat Antakya yang kita tengok dalam surah kan, Antakya tu. Antakya jauh sangat. Antakya dekat ni. Turki. Antakya dekat selatan Turki. Kita pun tak pergi. Sangat jauh. Ya ke? Ada pakej selatan Turki. Yang Ustaz nak plan Mesir tu. Ustaz, yang plan Mesir tu nak pergi dekat tengok Firaun Sphinx Sphinx, pergi dekat apa nama Allah SWT, Tursina, tempat Nabi Musa bermunajat pada Allah. Kemudian pergi tempat yang Lembu Samiri yang kena panah peti, yang dia punya bayang dia dekat dinding bukit batu tu. Kemudian pergi dekat pokok yang Nabi Musa nampak berapi tu kan. Ada api tu kan. Kat situ kita pergi semua. InsyaAllah banyak tempat sebenarnya. Tempat yang diketuk Nabi Musa untuk yang air, sumber air tu. Nabi ketuk batu yang keluar. Fajaras min husnata asyarata aina, yang keluar air mata air. Ada 12 tu. Atau ada hammam, tu banyak. Habis ada tempat yang masih barakah dia sampai sekarang? Ada. Masih ada. Ada. Itu yang kita nak pergi tu dengan University Al-Azhar dekat tak Ustaz? University Al-Azhar dekat Cairo. Habis ini pun dekat Cairo kan? Yang tu Firaun bukan
Dia Giza, yang piramid tu Giza, dekat Giza. dekat Dekat Giza. dekat dekat Subang Jaya dia tu. Dekat Sunway. Sunway piramid. Dekat ni apa nama, dekat Kahira juga. Giza pun dalam Kahira, 30 km daripada Kahira. Allahumma salli. Kalau yang kita nak pergi yang tadi tu tempat Tursina tu jauh sikit lah. Dia lebih kurang dalam 10 jam naik bas lah. Macam tu. Tapi insyaAllah sebab dia 12 jam. 12 jam kan? 12 jam, 10 jam, 12 jam lah. Tapi sebab kita berhenti-berhenti tu, kita jumpa dulu terusan Suez, kemudian jumpa kubu terakhir tentera Israel yang dimusnahkan. Lepas tu kita akan jumpa telaga yang digali oleh Nabi Musa. Kemudian kita jumpa tempat mandi Fir'aun, hammam Fir'aun. Okay. Lepas tu kita dia sepanjang perjalanan tu banyak tempat-tempat sejarah. Itu yang insya-Allah nanti. Okey, saya nak share sekejap yang tadi saya sebut. Tadi Arfa tanya ni, apa nama? Ni Arfa. Maksudnya yang dia bagi dua Laut Mati ni bagi dua. Separuh sini Jordan punya, separuh sini Israel punya ataupun Palestin punya. Oh, dia memanjang macam tu. Dia panjang. Okey, kalau tengok ni kan, dia bukan laut, dia tasik, tapi kenapa boleh masin? Sebab Allah ni, Allah laknat tempat tu kan. Bumi Sodom namanya. Bumi Sodom ni tempat kaum Nabi Lut yang itulah. Okey, juga. Ustaz, jadi kaum Nabi Lut ni memang tak ada tinggal keturunan ke? Tak ada tinggal keturunan. Maksudnya macam ada. kaum yang dilaknat tu semua tak ada tinggal Nabi Lut je lah. Ke macam mana? Nabi Lut saja. Isteri dia pun isteri pun binasa juga. Sebab Allah pesan pada Nabi Lut supaya pesan pada ahli keluarga dia, jangan toleh. Jangan pandang belakang lah. Jangan pandang belakang. Sebab rupanya isteri jalan belakang sekali. Lepas tu anak dia jalan tengah-tengah, Nabi Lut depan. Tumit kaki isteri dia tu, tanah jatuh. Tanah jatuh. Jadi bila dia toleh belakang, dia tengok kemusnahan yang besar, dia akan terberhenti, dan bila terberhenti dia akan termasuk dalam lubang yang tu. Kan, jadi sebab itu pesannya jangan toleh belakang. Jadi semua hancur. Kaum Nabi Lut semua binasa. Kan? Nabi Lut yang selamatlah. Berarti yang itu dasar bumi sekarang. Berarti Allah terbalikan bumi bawah jadi ke atas sekarang. Ya, riwayat macam ni. Dia umpama macam ni lah Okey, ni bumi tu, okey. Dia korek macam ni. Korek. Jadi malaikat Jibril ni angkat, kemudian terbalikkan sini. Jadi terbalikkan sini, yang batu-batu, yang tanah batu atas ni, yang daripada dasar bumi naik atas, yang permukaan bumi tu turun bawah. Jadi dia orang tengah hayal, tengah berseronok ni, berseronok. Allah SWT bila seronok dia tak perasan bumi dia angkat. Dia tak perasan bumi dia angkat. Bila dia terbalikkan, dia tertanam kat bawah ni. Tanam kat bawah ni. Tu, tengok berapa luas dia punya ni. Berapa luas dia punya tasik dia tu. Itulah, seluas itulah bumi Sodom, bumi tempat kaum Nabi Lut AS yang dibinasakan. Nabi Lut pengikut dia tak banyak, Ustaz. Tak banyak. Yang mengikut dia tak banyak, tapi kaum dia tu ramailah. Kaum yang diutus pada dia ramai. Nabi Lut diutus pada kaum tu ramai. Tapi kaum dia semua itulah masalahnya, dia homoseksual. Homoseksual kan. InsyaAllah. Mujurlah kita ni, Nabi SAW dah minta tangguh azab ke akhirat. Kan Nabi minta tangguh kan, ya Allah, kalau umat aku berdosa, tangguh azabnya di akhirat kan. Sebab Nabi Muhammad tak sanggup tengok umat dia dibinasakan depan mata dia. Kalau tak dibinasakan, tak tahulah, mungkin dah lebih teruk daripada kaum Nabi Lut. Kan, lebih teruk lah. Kalau Nabi Musa dulu, Firaun bunuh anak lelaki, perempuan dia selamatkan, dia tak bunuh. Zaman kita, anak perempuan, anak lelaki, apa semua dia bunuh kan. Semua dia bunuh. Letak dalam tong sampah, bakar, campak daripada luar tingkap pun ada.
Kan kalaulah doa Nabi tu tak dikabulkan oleh Allah, tak tahu dah terbalik dah bumi kita ni sebenarnya. Dah terbalik dah. Sebab itu hikmahnya. Kita sebut Nabi sayang kita, Nabi minta tangguh di akhirat azab tu. Okey, insya-Allah jom kita sambung sikit lagi. Azhar dia ada problem. Sekejap. Suara ustaz putus-putus. Line saya tak okey ke? Suara saya betul-betul tak kan? Okey, clear? Nah, line Azhar kot yang ni. Azhar dah masuk balik dah. Okey, dah masuk balik dah. Masih betul-betul lagi ke Azhar ataupun dah okey? Masih sikit-sikit putus-putus tapi boleh lah. Okey, insya-Allah. Dia kena ni pakai telefon ke pakai laptop? Laptop. Tapi hari ni memang line kat rumah saya masa buat kerja siang tadi pun ada gangguan juga. Maybe memang line lah. Line ke laptop baru dia nak? Cik. Terbatuk saya Ustaz. Terbatuk Okey, jom kita terus sambung Kalau tak ada apa-apa kita sambung lagi insya-Allah. Okey. InsyaAllah. Alamak, hilang macam ni. Okey. Jom kita masuk. Ayat seterusnya illa rahmatan minna wa mata'an ilahin. Illa rahmatan minna wa mata'an ilahin. Okey. Illa dua harakat, rahmatan, nampak rahmatan, rahani ha maftuha ataupun di mahmus bunyi rah. Ra tebal sebab dari atas, ha mati, rahmatam, tanwin jumpa mim, wajibul idgham ma'al ghunnah, jadi kena dua harakat. Kemudian satu lagi ada nun yang bersabdu, dia wajibul ghunnah, dua harakat lagi. Jadi rahmatam minna, dua harakat lagi. Wa mata, ada alif kecil macam alif besar, jadi wa mata dua harakat, an, wa mata'an ilahin. Okey, kenapa dia tak boleh ada harakat? Sebab dia izhar. Apa tanda izhar? Kita dah belajar kaedah Arumi, baris duanya selari. Tapi nampak hinin, ilahin, nin dia tak selari sebab dia jumpa ayat seterusnya. Dia jumpa ayat seterusnya ayat apa? Jadi dia jumpa huruf selepasnya. Okay, dia jumpa huruf waw. Wa idza qila lahum, dia jumpa huruf waw. Jadi dia jadi idgham lah. Okey, jadi idgham. Sebab itu dia ni nampak tanwin. Dia tak selari. Jadi kalau tanwin selari, dia izhar. Izhar tak boleh ada harakat, kena jelas. Wa mata'an ilahin. Wa mata'an ilahin. Illa rahmatan minna wa mata'an ilahin. Okey, satu kaedah bacanya, jangan terburu-buru sangat. Kita bagi dua harakat, yang ni bagi dua harakat, na pun bagi dua harakat, mata dua harakat, ila dua harakat, hin kita bagi 2, 4, 6. Atau pilih ya, insya-Allah. Okey, jom kita baca ramai-ramai. 1, 2, mula. Sekali lagi, 1, 2, mula. Illa InsyaAllah. Boleh, Alhamdulillah. Tak ada masalah sebab kita dah biasa baca dan kemudian dipilih je. Tak complicated sangatlah. Macam tadi complicated. Ghain lah, kita takut terlepas qalqalah. Lepas tu qaf kena ada qalqalah. Kemudian yang lain lagi kha kena tebal. Okay, jadi dia complicated sikit. Yang ni simple je. InsyaAllah tak ada masalah. Okay, jom. Siapa yang nak baca? Tadi Kak
Faiza dah baca, Kak Soleha dah baca, Haji Roslan dah baca. Kalau boleh yang lain lah. Irma ke, Kak Min ke, Kak Pau ke, Ayu ke, Kak Miza ke. Saya baca Ustaz. Kejap, saya tengok dulu siapa yang saya tu. Oh, Irma. Okey, silakan. Illa rahmatan minna wa mata'an ilahi. Okey, tak ada masalah. Sekali lagi boleh? Okey. Illa rahmatan minna wa mata'an ilahi. Okey, cantik, insya-Allah. Cuma kalau nak seragam lagi, rahmatam, 2 harakat tu sama dengan sebut mata'an ilahin. Jadi kalau tadi Irma baca minna ni kurang sikit, tak sama panjang dengan mata'an, tak sama panjang ilahin. Tapi boleh sebenarnya. Cuma kalau lebih cantik sikit lah, lebih cantik. Okey. Alhamdulillah. Okay, saya nak baca lagi. Terima kasih Ustaz. Okay, insya-Allah. Ayu. Okay, silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. A'udzu. Buka. A'udzu. Okey. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Okey. إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. Alhamdulillah, sekali lagi boleh? إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. Okay, Alhamdulillah. Okay. Macam bukan Ayu sebelum ni dia tak betul dia punya isti'azah auzubillahi minasyaitanir rajim, tapi bila dia fokus yang ayat ni, dia tak fokus yang auzubillah, tu yang terlepas. Macam Kak Saimah tadi lah kan. Dia bila fokus pada ayat ni, dia tak fokus pada bismillah, auzubillahi minasyaitanir rajim, jadi dia tergelincir. Langgar tak? Macam mana Kak? Main langgar je Ustaz. Main langgar je kan? Cuba kalau akak bayangkan saya jadi makmum kan, kalau solat tarawih, memang kadang-kadang terganggu sangat kan, sebab kita jaga satu-satu huruf, lepas tu jaga dia punya bunyi dia, jaga dia punya makhraj dia kan. Tiba-tiba ada orang baca, alamak kenapa baca macam ni? Kita kadang-kadang solat tu tak perasan. Giling kepala. Tak perasan giling kepala kan, sebab itulah. Sama juga kalau kita nyanyi. Kita nyanyi depan orang yang memang komposer, lepas tu dia tahu kan, dia tahu semua sikit je dia kata pitching lari lah. Rasa sedap dah kata nyanyi. Tapi dia kata pitching lari lah, lepas tu dia boleh tahu nafas kita pun sama. Ni macam semput lah, tak cukup nafas lah. Dia tahu, kita rasa sedap dah nyanyi kan. Jadi orang tu pakar. Tahu tak Datuk Ramli MS yang jadi juri, banyak juri Gavaganza lah, juri apalah, banyak sangat dia jadi juri. Dia tu memang pakar muzik betul lah. Ni saya pun dapat daripada, sebab kan saya ada kelas pengajian agama dengan artis-artis kan, Eliza, Diana Ami, Hamzah, kemudian ramai artis yang Miss Nina pun ada. Jadi dia kata Datuk Ramli MS ni dia baling duit shilling, lepas tu duit shilling tu jatuh ke atas lantai, yang dia bunyi ting 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 kan, sampai shilling tu berhenti. Dia masa dia campak duit shilling tu, dia ambil kertas, dia ambil pensel, dia buat note. Dia ting 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 ting, dia buat note. Okey, bunyi ni. Okey, dah habis shilling tu berhenti, dia bagi orang note tu, cuba main note ni. Dia main punya ting ting ting, sebiji bunyi duit shilling jatuh ke atas lantai. Tu dia punya hebat lah. Dia punya hebat tu. Jadi kalau kita dapat kuasa ini, bila ada kesalahan tu kita dia kesalahan, tapi tak apa. Bila kita belajar sini kita faham lah. Kita faham. Okey. Macam Ayu dia tak sebelum ni
salah dia punya auzu saya tak tegur, hari ni baru saya tegur tak. Hari ni dia yang salah dia sebab auzubillahi dia termasuk auzubillahi minasyaitan juga auzubillahi minasyaitonirrajim auzubillah kan macam tu. Syukran Ustaz. Okey tak apa. Dr. Lina nak baca? Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Terus Illa rahmatan minna wa mata'an ilahi. sekali lagi. Illa rahmatan minna wa mata'an ilahi. Alhamdulillah. Okey, terbaik doktor insya-Allah. Yang itu yang kucing yang mati ke sakit mati tu yang. Mati kan yang doktor tunjuk tu. Oh yang ni kucing lain Masya-Allah. Okey terus. Siapa nak baca lagi? Kak Nisa baca. Okey, Kak Maria. Minta maaf saya sebut akak semua tak apalah. Ya Kak. Panggilan hormat. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Illa rahmatan minna wa mata'an ilahi. Okay, alhamdulillah. Sekali lagi. Illa rahmatan minna wa mata'an ilahi. Okay, alhamdulillah. Okay, alhamdulillah. Dia sebenarnya problem kita apa tahu? Kita dah selesa dengan yang selama ni kita baca surah Yasin, kita selesa dengan bacaan kita dah tu. Jadi bila kita fokus satu-satu ni, rupanya yang selama ni kita ada salah kan, ada salah. Jadi bila nak betulkan yang dah biasa tu dia agak susah sikit. Nak betulkan yang biasa tu dah susah sikit, okey. Tapi insya-Allah bila kita dah baca lepas tu dia tegur. Bila sampai ayat ni nanti kita akan ingat, ni ayat ni Ustaz tegur saya, ni ayat ni tegur kan. Dia akan ingat macam tu insya-Allah Okey, tak apa. Kita tagline kita adalah betulkan yang biasa, biasakan yang betul. Tagline kita adalah betulkan yang biasa, biasakan yang betul. InsyaAllah. Okey, jom. Kalau tak ada, kita masuk sikit tafsir. InsyaAllah. 10 suku. 10-16. Dan ada habis waktu dah. Itulah saya seronok kalau macam kita ada interaksi macam ni. Seperti tadi kan kita bincang, okey, cerita pasal laut mati lah apa semua kan. Sebab kalau saya awal sampai ni saya rasa macam lama je. Tengok jam baru 10. Lamanya sebab saya seorang bercakap, lepas tu kan yang lain semua dengar. Kita kena ada interaksi supaya kita tak rasa lama. Tak rasa lama. Rasa seronok, rasa enjoy kan, insya-Allah. Okey, terus maksud illa rahmatan minna wa mata'an ilahin, melainkan nampak rahmatan, kasih sayang, iaitu kami selamatkan kerana rahmat yang besar daripada kami, minna, min dari na kami, daripada kami itu Allah, wa mata'an, dan memberi kesenangan hidup ilahin, sampai waktu tertentu. Jadi waktu tertentu ni ila ajalin musamma lah, sampai ajal seseorang. Sampai ajal seseorang. Jadi kata Allah, illa rahmatan minna wa mata'an ilahi. Jadi orang tu takkan selamat selama-lamanya. Kalau Allah berkehendak, dia tu mati kerana tenggelamnya kapal tu, maksudnya Allah nak dia tu diselamatkan sampai tahap tu je lah. Okey, sebab itu kalau kita naik flight ke, naik apa ke, kena sentiasa doa. Kita kena sentiasa doa. Naik kenderaan pun kena sentiasa doa naik kenderaan. Kita kata kitalah pemandu yang paling berhemah sekali. Tapi kadang-kadang orang pula yang tak berhati-hati, kita terlibat dalam kemalangan sebab orang, bukan sebab kita, sebab orang. Iaitu ilahin, sampailah waktu yang tertentu nanti Allah
Mungkin mudarat dengan kemalangan, nauzubillah min zalik lah. Mungkin mudarat dengan tenggelam, itu nauzubillah min zalik semua. Itu maksudnya, dan untuk memberi kesenangan hidup sampai waktu yang tertentu. Ya, sampai waktu yang tertentu. Dekat kampung saya, ada seorang tu memang motor dia rosak sebab tak pernah masuk gear 4. Dia punya slow bawa motor tu, slow je bawa motor. Memang terkenal lah slow bawa motor dia. Memang tak pernah laju. Motor dia rosak, dia tukar motor lagi, rosak lagi sebab motor dia tak pernah masuk sampai gear 4. Motor kan gear 4 kan. Gear 1, jalan, yang ketiga, tak pernah masuk gear 4. Sejak beli sampai rosak. Beli motor baru lagi, sama-sama juga. Tak pernah masuk gear 4. Dia punya slow maksudnya. Kalau kita gear 4 tu dah laju dah kan. 60, 70, 80 km sejam kan. Macam saya accident 2 tahun lepas, 2019 saya accident kan. Saya tak beritahu polis dah. Polis dah tahu dah kelajuan saya berapa. Kan. Saya pun nak kenapa polis tak tanya berapa laju saya bawa. Tengok keluar report tu, dia dah tulis dah 50 hingga 60 km sejam dah. Dia kata tahu dah. Okey, lepas traffic light mesti pulas minyak sikit nak laju kan. Tu dia kata 50 hingga 60 lah, tu kawasan tahu kan. Jadi yang orang kampung saya ni, dia Allah SWT memang terkenal 30 km sejam, slow sangat dia bawa motor. Slow sangat kan. Tahu tak meninggal sebab accident. Meninggal sebab accident apa? Langgar anjing melintas. Dia terlanggar anjing tu, lepas tu dia jatuh, kepala dia terhentak, meninggal. Kalau kita tengok 30 km sejam, ya Allah, slow sangat kan, slow sangat. Jadi Allah yang kalau Allah selamatkan tu berarti Allah selamatkan, tapi taklah selama-lamanya Allah selamatkan. Kalau Allah nak mudarat pada dia, mudarat daripada dia. Itu dia sebut tentang tu. Okey, jom. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey, tafsir Ibnu Kathir, illa rahmatan minna, tetapi kami selamatkan mereka, maksud dia kerana rahmat Allah, rahmat yang besar daripada kami. Ini adalah istisna munqati', maksudnya pengecualian terputus. Maksudnya illa ni adalah pengecualian, illa melainkan kan. Makna yang terkandung adalah akan tetapi dengan rahmat Allah kami jalankan kalian di daratan dan di lautan, serta kami selamatkan hingga waktu yang ditentukan. Untuk itu Allah berfirman, mata'an ilahin, dan untuk memberi kesenangan hidup sampai kepada suatu ketika, iaitu waktu tertentu yang diketahui di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Ibnu Abbas kata illa rahmatan minna, nikmat yang menyelamatkan mereka dari tenggelam, mata'an ini ilahin, ajal, maksudnya ajal, sampai kematian atau kebinasaan pada mereka. Macam kita tengok yang pelumba, macam contohnya pelumba ni, yang motor tu kan, cekapnya dia bawa motor, tak accident, boleh ponda baring lagi, tak tapi mungkin pertandingan ni dia menang, tapi ada sampai tahap nanti dia accident dan meninggal. Jadi semua itu adalah kehendak Allah, kehendak Allah. Okey. Tafsir jalan lain, illa rahmatan, maksudnya rahmatan minna wa mata ilahin, tetapi kami selamatkan mereka kerana rahmat yang besar daripada kami untuk memberi kesenangan hidup sampai kepada suatu ketika, tiada yang dapat menyelamatkan mereka melainkan rahmat kami kepada mereka, dan kerana kami hendak memberi kesenangan hidup kepada mereka sampai batas ajal mereka. Kadang-kadang orang kafir ni, dia jadi kufur, jadi ini sebab selama ni dia macam dia berikan kemudahan, orang kafir Quraisy dia boleh berjalan ke utara, ke selatan kan, yang rihlatas syita'i was-saif, yang berjalan pada musim sejuk dan berjalan pada musim panas, tak ada siapa-siapa yang rompak dia. Malah kalau dia terputus bekalan makanan, ada orang yang bagi makanan pada dia. Okay. Kemudian dia boleh berniaga ke Syam, boleh berniaga ke Yaman.
itu adalah kesenangan sementara, tapi sampai satu tahap kalau Allah nak mudaratkan dia, Allah boleh mudaratkan dia. Itu dia sebut tentang tu. Okey, seterusnya Al-Munir kata tiada seorang pun yang dapat menolong mereka selain pertolongan kami. Jadi mereka bersenang-senang sehingga tiba ajal mereka. Jadi ilahin tu maksudnya sampailah tiba ajal mereka, sampailah tiba ajal mereka. Ada sebut tentang tu. Okey, kesimpulannya ila rahmatan minna wa mata'an ilahin, melainkan kami selamatkan mereka kerana rahmat yang besar daripada kami dan memberikan kesenangan hidup sampai waktu tertentu. Itu bermaksud rahmatan adalah tanda kasih sayang Allah pada makhluk ini. Walaupun orang kafir ni dia syirik, dia melakukan penyembahan selain daripada Allah Subhanahu taala, tapi Allah sayang dia. Allah sayang dia. Okey, tapi sebab sifat Allah yang sayang ni menyebabkan mereka tu tak bersyukur, terus lalai. Kena ingat. Okey. Kedua, kalau tidak bersyukur itu adalah kesenangan yang sementara. Kalau dia tak bersyukur pun atas apa yang Allah telah ni, kesenangan sementara untuk dia. Maksudnya dia hanya dapat kat dunia je, kat akhirat tak dapat. Itu dia sebut tentang tu. Dan yang seterusnya kita kena bincang adalah susah dan senang adalah ujian daripada Allah. Kadang-kadang ada macam Firaun, tak pernah sakit. Tak pernah sakit. Dia sakit gigi je pernah. Itu pun saat-saat akhir sebelum dia tenggelam kat laut merah tu kan, laut merah. Dia sakit gigi je. Tapi sebelum tu tak pernah sakit. Demam tak pernah, migraine pun tak pernah sihat walafiat. Tapi rupa-rupanya kesihatan tu ujian untuk Firaun untuk Firaun. Jadi kita kadang-kadang Allah uji kita dengan sakit, itu ujian. Kadang-kadang Allah uji kita dengan senang, itu pun ujian sebenarnya. Okey, insya-Allah. Okey. Saya tak bercadang untuk sambung yang ni. Boleh tak kita berhenti sampai sini dulu? Kan nanti kita sambung walaupun ada baki 5 minit ni. Kan ada baki 5 minit. Patutnya kita pukul 9 sampai 10.30. Jadi 5 minit saya minta halal lah. Minta. Apa Ustaz? InsyaAllah. Tak boleh Kak, kita dah bincang surah Al-Mutaffifin. Saya nak pejam dah Ustaz. Dah nak pejam dah Kak Faizah. Faham. Hari ni saya memang letih sikit lah. Tadi saya keluar. Jadi agak letih sikit lah. Tapi Alhamdulillah. Dah mandi tadi semua. Sebelum tadi pukul 8 lebih saya mandi kejap. Nak segar. Yang mandi sekejap tu. Ya, Alhamdulillah, insyaAllah. Ada soalan tak? Ada nak respon tentang ayat yang tadi kita bincang? Illa rahmatan minna wa ta'alahin. Silakan. Kita punya ketua kelas Seri nak komen? Orang yang paling banyak berjalan ni, kita tak boleh sampai luar negara, dia dah sampai dah. Apa yang macam mana perasaan sebelum ni kita tak boleh nak keluar, tapi tiba-tiba kita dah dibenarkan keluar. Macam mana rasa? Rasa melancur dalam keadaan takut. Oh ya? Oh dah keluar dah? Dah pergi, dah bawa orang dah. Tak dengar Kak? Saya berjalan dah travel dah. Dah. Oh dah travel dah. Bawa balik Turki Kak Faizah. Oh okey. Dengan demam ni Kak. Oh, minggu lepas Kak Faizah tak ada. Kita live ni, Seri live daripada Turki. Gila. Adalah. Macam mana takut dalam keadaan takut? Dan takut. Saya berjalan tu dalam tak tahu lah, suasana tu saya rasa takut lah. Saya tak selesa. Bila orang ramai sangat. Sebab dekat Malaysia kita dah biasa, orang Malaysia ni memang tak tahu kata memang dengar kata kot. Jaga jarak, kita tak nak dekat dengan orang kan. Tapi kat sana dia orang tak kisah Ustaz, dia nak langgar kita, dia nak sentuh kita. Saya tak selesa lah macam tu. Okay. Sana pakai mask lagi? Apa dia? Pakai mask dia orang? Dia orang ada yang tak pakai pun. Kalau dekat Mesir sekarang ni pakai mask kena marah. Kalau pergi Mesir pakai mask kena marah. Sebab orang sana Mesir semua tak pakai mask. Betul lah, dia orang tak pakai mask. Serius? Tapi kalau ada polis kan, penguatkuasa, dia tegur suruh pakai, dia orang pakai lah. Kalau tak ada selamba je tak pakai. Oh ya?
Itulah dia tak Bila saya berjalan tu, bila saya dah terlanggar-langgar orang, saya spray lah sanitizer kat badan saya macam saya pakai perfume. Sekejap saya spray je. Kadang-kadang saya nak spray dalam mulut. Dia punya takut tu. Ya. Oh, tapi tak seronok lagi lah. Dia seronok je. Cuma dalam keadaan kita tak selesa lah sebenarnya. Dah ambil booster ke Sri? Saya AZ memang dah 2 dos. AZ tak ni lah. Exact nanti kena lepas second dose of Tapi lepas dia 6 lama month second sikit. dose. Oh ya. Lepas Dia 6 lama bulan. sikit AZ booster dia lambat sikit lah. Lepas-lepas ni kot. Yang sekarang ni semua Sinovac lah. Tahun depan kot. Terima kasih. Assistant Ustaz pun dah suruh berhenti dah tu Ustaz. Tak. Kalau tak sebut. Tu bodyguard dah panggil. Dia dah panggil lah. Dia memang suka masuk ni dalam minit ni. Ganti Ustaz tu. InsyaAllah. Okay lah, Ustaz mudah-mudahan saya nak respon sikit Ustaz. Ya, Arfah. Silakan. Apa ni? Pada pandangan saya lah kan, melainkan kami selamatkan mereka kerana rahmat yang besar dari kami dan untuk memberikan kesenangan hidup sampai waktu tertentu. Di samping itu pada masa yang sama kita kena berikhtiar untuk selamat. Betul tak Ustaz? Kita walaupun kita berserah pada Allah tapi pada masa yang sama kita kena ada ikhtiar. Betul. Kena baca doa. Kan? Kena bergantung penuh. Ya betul. Ya, qada dan qadar. Ya. Pada masih qada dan qadar kan. InsyaAllah boleh. Kita kan ada rukuk imam. Ya. Susah senang tu adalah daripada ujian daripada Allah. Betul. So macam mana kita nak tahu yang senang tu sebenarnya ialah ujian daripada Allah? Kena tahulah. Memang kena tahu. memang kita kena sedar bahawa Tak sedar macam mana kita nak sedarkan kita, macam mana kita tak ada hint-hint ke atau point-point ke yang kita baru kita boleh faham yang sebenarnya senang tu yang sekarang ni ialah ujian daripada Allah. Okay. Ada Ustaz? Ini yang paling bahaya sekali sebenarnya. Senang tu kita tak anggap sebagai ujian. Dia takut jadi jadi istidraj kan. Istidraj ni Allah memang bagi dia kesenangan untuk dia terus lupa. Untuk dia terus lupa, terus sesat. Bagi untuk dia terus lupa dan terus sesat. Lepas tu kita lah kena berpegang bahawa sekarang ni kena tahu bahawa senang tu juga ujian. Senang juga ujian. Okay. Susah kita selama ni pegang susah tu ujian. Betul dalam Quran kan sebut amma idza mabtalahu, bila seorang tu diuji dengan kesusahan kan, dengan kesenangan, wa na'amahu, dan Allah beri nikmat yang banyak pada dia, fa yaqulu rabbi akraman, dia kata oh Tuhan aku sayang aku, Tuhan aku muliakan aku. Wa amma idza mabtalahu rabbuhu faqaddara alaihi. Okay. Jadi bila seorang tu Allah uji dengan sempitnya rezeki, dia kata fayaqulu rabbi ahanan, Allah hina aku. Jadi itu tanggapan manusia memang macam tu. Dia anggap kalau dia diberikan kesenangan, Allah sayang dia. Tapi kalau diuji dengan kesusahan, Allah tak sayang dia, Allah hina dia. Jadi itu memang sifat manusia. Jadi kita kena sentiasa beringatlah bahawa setiap kesenangan tu bersangka baik. Ya, setiap kesenangan tu adalah ujian, setiap kesusahan tu juga adalah ujian. Macam itulah. Kita untung sebab ada Al-Quran. Maknanya Ustaz kita kena sentiasa bersangka baik dengan Allah. Ya, sentiasa bersangka baik kepada Allah. Sentiasa bersangka baik kepada Allah. Okay, insyaAllah. Mudah-mudahan menjawab Dr. Linda soalan tadi tu. Tapi memang Dr. Linda memang selalu Macam ni Kak Faizah putus-putus suaranya. Kak Faizah putus. Sebabnya saya tanya tu sebab saya Kak Faizah tak dengar apa. Dia tak sedar ujian. Itu biasa. Betul, biasanya betul. orang yang senang,
hilang terus. Okey, Dr. Linda silakan terus. Tadi apa? Tak, saya tanya tu sebab saya susah hati kan. Waktu susah tu memang kita sentiasa akan rasa mula ingat pada Allah, kita mula muhasabah kita semua kan. Tapi bila senang tu biasanya kita akan lupa. Dan biasanya kita akan terlupa. Itu yang saya tanya tu, ada hint-hint ke, ada point-point ke yang menunjukkan sebenarnya ada ujian daripada Allah. Hint dia tak adalah. Biasanya dia tak ada. Terus. Dia tak ada hint-hint ujian. Keluar? Keluar? Ada tak saya? Keras. Oh ya? Sekejap. Saya punya. Saya okey je. Dr. Linda punya kot. Kira tak apalah, insyaAllah. Mudah-mudahan semua yang kita bincang tadi tu dapat memberikan kesedaran pada kita. Sebab itu pentingnya kita sebenarnya mengkaji ayat Allah SWT. Allah yang beritahu kita bahawa ujian tu dia datang dalam bentuk kesenangan, dia juga datang dalam bentuk kesusahan. Kalau tak ada Al-Quran, kita mungkin tak tahu. Sebab itu kita sentiasa rujuk Al-Quran kan. Al-Quran ni adalah buku manual manusia. Al-Quran ni adalah buku manual manusia. Jadi kita kena hidup berdasarkan kepada Al-Quran. Barulah kita akan selamat. Yang kedua, kita akan sentiasa ingat sebab Al-Quran Allah sebut juga sebagai zikra. Kan? Allah sebut sebagai zikra. Okay, insyaAllah. Zikra ni maksudnya peringatan pada kita. Allah alam bisawab. Nah, ya. Ustaz, Ramiza nak tambah. Okey, silakan. Kalau diterima lah. Selain daripada yang poin yang Ustaz bagi tu based on Dr. Linda punya soalan, rasa Kak Ramiza selain daripada itu tambahan, cari guru yang sebaik-baik dan teman yang boleh mengingat dan membantu. Betul. Kalau nak ingat diri kita sendiri je, nanti takut tak sedar, terlambat bila sedar. Jadi ada teman sekeliling yang dapat membantu dan bimbing dan sedarkan kita, yang jujurlah, dan guru. Itu yang very penting juga. Jadi kita tak terkeluaring lah. Tak, Ustaz. Betul, setuju. Kena ada kawan yang baik. Ya. Kena ada kawan yang sentiasa. Dan guru juga. Guru ya, betul. Guru yang mengingati kita. Sebab itu kita kena duduk dengan orang-orang soleh ni. Duduk dengan orang soleh, kita sentiasa ingat Allah. Okay, insyaAllah. Terima kasih Kak Miza. Sama Ustaz. Okay, insyaAllah kita tangguh malam ni. Kita jumpa lagi minggu depan insyaAllah. Jom kita tutup dengan doa. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa rahmah. Allahumma zakka minhuma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.